Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji dirinya sendiri kerana secara pribadi telah menghalang Turki daripada menyertai peperangan yang melibatkan Iran di pihak Iran. Dan beliau memanggil pemimpin Turki Erdogan sebagai seorang pemimpin yang hebat kerana mendengar nasihatnya. Di Pejabat Oval pada hari Rabu, Trump mendakwa bahawa Presiden Turki adalah calon utama untuk menyertai konflik menentang Israel dan oleh itu menentang Amerika Syarikat. Kerana menurut kata-kata Trump, beliau bukan peminat besar Israel. Tetapi beliau berkata beliau telah menelpon Erdogan. Beliau meminta Erdogan supaya tidak campur tangan dan Erdogan menurut. Turki bagi pihaknya tidak menunjukkan sebarang tanda secara terbuka atau tidak pernah menunjukkan sebarang tanda secara terbuka. Kita harus katakan bahwa ia hampir untuk memasuki peperangan. Dan pada satu ketika, ia sendiri sebenarnya diserang oleh tembakan Iran. Tetapi inilah yang menjadikan kisah ini lebih daripada sekadar anekdot menarik tentang Trump. Beliau kini memberi bayangan untuk menjual pesawat pejuang siluman F-35. Betul tuh, jet pejuang siluman F-35 kepada Turki sebagai ganjaran kerana tidak menyebelahi Iran dalam peperangan antara Amerika Syarikat dan Iran. Turki yang sama telah dikeluarkan daripada program F-35 pada tahun 2019 kerana membeli sistem peluru berpandu Rusia. Owen Alterman, kami ada maklumat lanjut mengenai komen Trump. Ketua NATO telah pergi ke Rumah Putih pada hari Rabu dan salah satu fokus perbincangan kecenderungan Donald Trump untuk membantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapatkan jet pejuang F-35. Saya rasa begitu. Ya, saya rasa begitu. Lihat, dia adalah ahli NATO. Setengah orang tidak menganggap dia begitu. Tetapi sebenarnya dia adalah ahli. Dia adalah ahli NATO yang kuat. Ya, saya nampak dia. Saya mungkin akan lakukan sesuatu yang akan membuat dia sangat gembira. Jualan jet pejuang F-35 buatan Amerika Serikat pada Turki telah ditangguhkan hampir 1 dekad selepas Turki memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia yang menimbulkan kebimbangan di Washington bahawa Rusia boleh mencuri maklumat tentang F-35 buatan Amerika Serikat melalui orang dan peralatan di wilayah Turki. Kini, terdapat petunjuk bahawa Rumah Putih mahu meneruskan walaupun terdapat bantahan di Capitol Hill dan bantahan di Israel kerana melihat faedah membantu Turki dan presidennya sebagai sesuatu yang berbaloi dengan risikonya. Saya suka dia. Dia kawan saya. Dan dia tidak terlibat dalam peperangan itu. Awak tahu, dia adalah calon utama untuk terlibat dalam peperangan itu. Mungkin di pihak Iran. Kerana dia bukan peminat besar Israel seperti yang awak tahu. Dan saya minta dia supaya tidak terlibat. Dia tidak terlibat. Satu lagi tumpuan dalam mesyuarat Pejabat Oval pada hari Rabu, perbelanjaan pertahanan Eropah. Trump masih marah kerana orang Eropah tidak membelanjakan lebih banyak dan tidak membantu dalam perang Amerika Syarikat menentang Iran. Setiausaha Agung NATO Mark Rutte datang bersedia. Saya ingin tunjukkan kepada anda apa yang Presiden ini berjaya capai. Dan saya mulakan dengan carta ini. Carta ini mengenai Triliun Trump. Triliun Trump menunjukkan peningkatan yang dibayar oleh orang Eropah dan warga Kanada ke dalam pertahanan sejak anda memegang jawatan pada tahun 2017. Seterusnya untuk Trump dan Rutte ialah sidang kemuncak NATO pada 7 Julai di Ankara, Turki. Trump berkata pada hari Rabu bahawa beliau hanya akan pergi sebagai tanda hormat kepada Presiden Erdogan. Sekutu NATO akan berharap mereka dapat membuat Presiden AS itu lebih mesra dengan mereka juga, sekurang-kurangnya sedikit. Baiklah, kita kembali di studio bersama penganalisis hal ehwal antarabangsa kami, Dan Perry, wartawan kanan Owen Alterman, dan penganalisis keselamatan kami, Yakov Lapen. Dan Anda semua mempunyai banyak perkara untuk diperkatakan tentang ini. Saya rasa semua orang pun begitu. Dan saya akan biarkan Anda mulakan di sini, kerana Anda tahu, saya rasa soalan pertama ialah, apa pendapat Anda tentang keinginan Trump untuk memberikan jet pejuang siluman F-35 kepada Turki kerana memilih untuk tidak melawan Amerika Syarikat dan Israel dalam perang menentang Iran? Ia kedengaran seperti satu jenaka. Maksud saya teruja, saya cuba untuk tidak ketawa dan saya cukup pasti bahawa Erdogan tidak percaya dengan nasib baiknya bersama Trump. Siapa yang suka pemimpin authoritarian sentiasa suka menjual barang kepada sesiapa saja kerana ia kedengaran seperti dia mempromosikan perniagaan Amerika. Dan nampaknya dia tidak tahu perkara itu. Turki tidak mungkin menyertai perang di pihak Iran. Iran dan Turki adalah pesaing serantau Muslim, bukan Arab, untuk pengaruh utama di rantau ini. Mereka telah berperang secara proksi di Syria yang baru sahaja berakhir.
Iran berada di pihak Bashar Assad dan Turki menggulingkannya. Dan ini sebenarnya tidak pernah akan berlaku. Tetapi Trump memberitahu dirinya sendiri satu cerita dan dia percaya cukup ramai orang akan mempercayainya. Dan ada satu lagi isu yang lebih besar, bahawa Turki sebenarnya adalah pesaing kepada Israel dan negara-negara Teluk dengan laluan IMEC yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan melalui bahagian selatan Timur Tengah ke Eropah. Dan Turki adalah pesaing kepada laluan itu. Dan Trump sedang bermain permainan, mempermainkan satu pihak dengan pihak yang lain. Nampaknya dia cenderung membantu Turki buat masa ini, tetapi dia boleh berubah bila-bila masa sahaja. Dan dalam kedua-dua keadaan, nampaknya Turki akan memiliki F-35. Sekarang semuanya nampak seperti gurauan sehingga ada yang cedera. Turki memang boleh menjadi berbahaya. Turki yang lebih agresif pada masa depan mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah untuk Israel. Mungkin melalui arena Syria. Jika Israel mahu mewujudkan zon penampan, ia tidak akan begitu baik jika Turki, yang dilengkapi dengan jet Amerika Syarikat yang paling canggih, memutuskan bahawa mereka tidak boleh bertolak ansur dengan perkara itu. Jadi, masalah mungkin menanti di hadapan. Walaupun sekarang, saya mesti akui, ia kelihatan agak lucu kerana ia jelas sekali berdasarkan pembohongan dan kejahilan. Awak tahu, tapi itu dan menunjukkan kerumitan untuk Israel dan berkemungkinan juga untuk Amerika Syarikat. Kerana Turki secara institusi bukanlah Iran. Turki ialah negara anggota NATO, sekutu tradisional Amerika Syarikat. Dan seperti yang awak katakan, Erdogan benar-benar mendapat tuah besar. Masih dapat mengekalkan status institusi itu. Kerana memang mustahil di bawah perjanjian Atlantik Utara untuk benar-benar dikeluarkan daripada NATO. Untuk mengekalkan status institusi itu dan malah meningkatkannya sambil melakukan perkara dan mengambil pendirian yang bertentangan sekurang-kurangnya dengan sekutu Amerika dan mungkin juga dengan Amerika Syarikat. Dan oh ya, lihatlah diskaun yang diterima oleh Erdogan, Natasha. Dia mendapat F-35 kerana tidak melawan Amerika Syarikat. Lihatlah pemimpin-pemimpin Eropah. Mereka menerima kemarahan Donald Trump hari demi hari. Bukan kerana tidak melawan Iran, tetapi kerana tidak melawan bersama Amerika Syarikat. Awak ada sebut NATO. Ini memang perlu dikatakan. Trump langsung tidak peduli tentang NATO. Sangat pelik. Dan awak tahu, pada bulan Januari saja, ia sebenarnya sedang mempertimbangkan secara tidak langsung untuk melawan NATO dengan menyerang Denmark yang merupakan sekutu NATO. Sekarang dia membayangkan untuk melawan NATO dalam erti kata bahawa Turki, ahli NATO, akan berada di pihak. Tetapi kemudian Turki memang melakukan satu perkara dengan betul. Dan ini bukan sekadar nasib baik untuk Erdogan. Mereka membina sebuah ketenteraan sebenar, sebuah tentera sebenar, betul. Yang kedua terbesar dalam NATO. Dan itu dihormati oleh Donald Trump. Dan itu juga dihormati oleh pembuat dasar Amerika. Dan ya, Erdogan melakukannya atas sebab-sebabnya sendiri. Bukan untuk menyumbang kepada pertahanan kolektif dalam NATO. Tetapi pada masa yang sama, dia memang mempunyai perbelanjaan pertahanan yang serius. Dan Turki selama beberapa dekad memang mempunyai perbelanjaan pertahanan yang serius, serta angkatan tentera yang mantap. Dan itu menarik perhatian Donald Trump. Jadi saya ingin bercakap sedikit lagi tentang Israel khususnya, kerana kita tahu bahwa Erdogan telah meningkatkan ancaman terhadap negara Israel. Menteri Dalam Negeri beliau bercakap tentang membebaskan Baitul Maqdis. Trump memanggilnya seorang pemimpin hebat. Sekarang dia menawarkan pesawat F-35 ini. Apakah mesej yang dihantar kepada Israel, terutamanya dari segi hubungan Amerika Syarikat dengan Israel? Lihat, Turki melihat satu peluang besar sekarang. Ia sedang dikendalikan bukan sahaja oleh rejim neo-Uthmaniyah Islamis atau pro-Islamis. Saya hanya boleh memanggilnya begitu pada peringkat ini, memandangkan apa yang dilakukan terhadap penentangnya, meletakkan mereka di dalam penjara. Tetapi ia juga mengenal pasti peluang strategik utama kerana paksi Syiah Iran telah dilemahkan dengan ketara. Dan sekarang mereka mahu masuk dan meletakkan diri mereka sebagai pemimpin dunia Islam. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menyerang Israel tanpa henti. Mereka menjadikan diri mereka penaung Hamas. Jangan lupa, Shin Bet baru minggu lepas mengumumkan bahawa berpuluh-puluh serangan pengganas yang berjaya digagalkan telah dirancang di mana? Di Turki. Di Istanbul, saya pun belum sebut tentang Hamas. Mereka memberi perlindungan kepada Hamas. Jadi kita tidak mempunyai banyak masa untuk membincangkan perkara ini. Turki sedang muncul sebagai masalah strategik utama. Mereka tidak boleh mendapatkan F-35, saya pasti akan ada banyak tekanan di Kongres dari Israel untuk tidak meluluskan perkara ini. Turki akan bersama kita untuk satu tempoh yang lama dan kita perlu berurusan dengan perkara ini. Ia akan cuba menepung Israel dengan cara yang mungkin mengingatkan kita kepada Iran pada masa hadapan. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama kami. Perbualan hari ini sangat menarik.